Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan melihat teknik menjawab Sains SPM bahagian A kertas 2 yang meliputi kemahiran proses sains. Dalam bahagian A kertas 2 ini, kemahiran yang akan diuji adalah dari segi pemerhatian, inference, pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah gerak balas, pemboleh ubah dimalarkan, hipotesis, hubungan, definisi secara operasi, ramalkan, melukis graf dan juga mengukur. Sekiranya pelajar boleh menguasai semua kemahiran ini, jadi bagi kertas 2 bahagian A, pelajar boleh mendapat 20 markah. Jadi, kekal fokus, dengar betul-betul dan cuba kuasai kertas 2 bahagian A Sains SPM ini. Mari kita lihat contoh-contoh ataupun bentuk soalan yang selalu diuji dalam kertas 2 bahagian A ini. Okay, soalan yang pertama, terdapat dua beaker. Okay, satu diisi dengan gula kasar dan juga gula halus. Rajah 1.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji sama ada saiz zarah-zarah zat terlarut mempengaruhi kadar melarut zat terlarut. 5 gram gula dilarutkan dalam air dan masa yang diambil untuk kedua-dua gula melarut direkodkan. Jadi, setiap kali pelajar dapat soalan, baca soalan dan gariskan isi penting. Sebab apa? Perkataan yang cikgu gariskan merah adalah sebenarnya jawapan kepada soalan ataupun pelajar boleh mendapatkan beberapa kemahiran proses sains di dalam soalan ini, di mana saiz zarah-zarah zat terlarut adalah merupakan pemboleh ubah manipulasi. Kadar melarut zat terlarut adalah pemboleh ubah gerak balas. Dan kalau pelajar lihat 5 gram, iaitu kuantiti gula adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi daripada soalan pelajar boleh mendapatkan pemboleh ubah dan daripada gambar tu sendiri pelajar boleh lihat dan perhatikan dan mendapatkan pemboleh ubah. Di mana kalau pelajar perhatikan rajah 1.1, dalam rajah ini yang berbeza adalah gula kasar dan gula halus. Maksudnya saiz zarah adalah berbeza. Kalau berbeza, itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Dan apa yang kita perhatikan di dalam eksperimen? Iaitu kadar melarut zat terlarut atau masa yang diambil untuk kedua-dua gula itu melarut adalah pemboleh ubah gerak balas. Dan kalau pelajar lihat dalam beaker kuantiti air dia sama dan mereka gunakan kuantiti gula yang sama. Jadi kalau sama, itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Dan dalam soalan ini diberikan satu rajah. Rajah 1.2 pula menunjukkan masa yang diambil untuk melarutkan gula kasar di dalam air. Soalannya, berdasarkan rajah 1.2, catatkan masa yang diambil untuk melarutkan 5 gram gula kasar di dalam air. Jadi kalau pelajar lihat, daripada rajah gambar rajah jam randik ini, masa yang diambil adalah 10 saat. Cikgu nak ingatkan, pelajar mesti menulis unit sekiranya diberikan sesuatu kemahiran untuk mengukur. Jangan lupa unit. Soalan B, ramalkan masa yang diambil untuk melarutkan 5 gram, masih sama tapi mereka gunakan gula halus. Jadi pelajar secara logiknya pelajar pun tahu sekiranya gula kasar mengambil masa yang lama untuk melarut. Manakala gula halus mengambil masa yang singkat. Jadi jawapan mestilah kurang daripada 10 saat. Contohnya 8
saat. Mesti tulis unit. Jangan tulis 8 sahaja. Seterusnya, soalan seterusnya, tuliskan satu pemerhatian. Ingat, pemerhatian adalah apa yang kita perhatikan dengan mata kasar kita. Dengan mata kita, apa yang kita nampak? Itu adalah pemerhatian. Jadi, daripada eksperimen ini, apa yang kita boleh perhatikan? Masa yang diambil untuk melarutkan gula halus lebih pendek berbanding dengan gula kasar. Okey, apa yang kita boleh lihat? Seterusnya, tuliskan satu inference. Inference adalah kesimpulan awal. Jadi, kita perlu buat kesimpulan awal berkaitan dengan eksperimen ini. Jadi, kalau inference adalah sebab untuk pemerhatian. Jadi, pelajar kena fikir, masa yang diambil untuk melarutkan gula halus lebih pendek berbanding gula kasar. Pelajar kena fikir sebab apa masa yang diambil untuk melarutkan gula halus ni lebih pendek berbanding dengan gula kasar. Contoh jawapan. Jawapan boleh berbeza-beza. Contohnya, gula halus mempunyai kadar melarut yang lebih tinggi berbanding dengan gula kasar. Jadi ingat kat sini, inference adalah pelajar kena nyatakan sebab untuk pemerhatian. Seterusnya, senaraikan kesemua pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Jadi, pemboleh ubah manipulasi seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, benda yang berbeza adalah manipulasi, iaitu saiz zarah-zarah terlarut. Pemboleh ubah gerak balas adalah apa yang kita perhatikan ataupun hasil eksperimen, iaitu kadar melarut zat terlarut. Dan lagi satu, pemboleh ubah dimalarkan adalah benda yang sama sepanjang eksperimen. Contohnya jisim gula, kuantiti gula. Seterusnya, hipotesis. Hipotesis, cikgu nak ingatkan, semasa pelajar membina hipotesis, jawapan pelajar mesti mempunyai pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah gerak balas. Dan cara nak tulis hipotesis boleh dari segi semakin-semakin, jika maka ataupun penyataan umum. Jadi pelajar tak perlu bergantung, kalau hipotesis mesti semakin-semakin. Tidak semestinya. Dia bergantung kepada jenis eksperimen. Jadi untuk eksperimen ini, hipotesis yang sesuai adalah semakin berkurang saiz zarah terlarut, semakin bertambah kadar melarut zat terlarut. Seterusnya, nyatakan hubungan. Hubungan adalah, bentuk jawapan hubungan adalah sama semakin-semakin. Jadi jawapannya, semakin berkurang masa yang diambil untuk gula melarut, semakin bertambah kadar melarut zat terlarut. Jadi pelajar perlu nyatakan apakah hubungan antara masa diambil dengan kadar melarut zat terlarut. Seterusnya, soalan, apakah definisi secara operasi untuk kadar melarut dalam eksperimen ini? Untuk soalan definisi secara operasi, jawapan pelajar mesti ada tajuk. Tajuk untuk soalan ini adalah kadar melarut. Dan seterusnya umum, TUP, tajuk kadar melarut. Umum dia, kadar melarut ni adalah contohnya keupayaan. Okay? Dan juga pemerhatian. Mesti tulis pemerhatian. Jadi contoh jawapan dia, kadar melarut ialah keupayaan untuk gula halus melarut dalam masa yang singkat di dalam air. Jadi pelajar kena ingat, gula halus melarut dalam masa yang singkat adalah pemerhatian. Dalam definisi secara operasi, pelajar mesti menulis, mesti ada tajuk, mesti ada penerangan kepada tajuk tadi dan juga pemerhatian. Seterusnya, soalan seterusnya, berikan dua faktor lain yang boleh mempengaruhi kadar melarut. Ini adalah lebih kepada soalan pengetahuan tentang tajuk ini. Contohnya suhu dan kadar pengacauan.
pemahaman yang lebih lanjut, mari kita lihat contoh soalan yang kedua. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan jenis bahan terhadap kekonduksian elektrik. Kalau pelajar lihat, cikgu dah highlightkan. Kalau pelajar boleh guna pembaris. Jenis bahan adalah manipulasi, kekonduksian elektrik adalah gerak balas. Jenis bahan adalah benda yang berbeza. Apa yang kita nak lihat adalah kekonduksian elektrik. Kat sini ada rajah pertama, rajah 2.1. Mereka gunakan leburan plumbum 2 bromida dan pelajar boleh lihat mentol menyala. Seterusnya mereka guna pepejal plumbum, mentol menyala. Yang ketiga mereka guna leburan sulfur. Tapi kalau pelajar perhatikan, mentol tidak menyala. Jadi, daripada rajah ni sendiri, pelajar boleh lihat benda yang berbeza adalah jenis bahan yang mereka gunakan. Iaitu pertama, mereka guna leburan plumbum 2 bromida. Rajah 2.2, mereka guna pepejal plumbum. Rajah ketiga, mereka gunakan leburan sulfur. Tapi alat radas yang lain semua sama. Maksudnya, pemboleh ubah manipulasi adalah jenis bahan dan apa yang kita perhatikan, apa hasil eksperimen adalah nyalaan mentol ataupun kekonduksian elektrik. Mari kita lihat soalannya. Berdasarkan rajah di atas, lengkapkan jadual di bawah dengan mencatatkan pemerhatian. Ingat baca soalan betul-betul. Pemerhatian terhadap nyalaan mentol. Pemerhatian adalah apa yang kita lihat dengan mata kasar kita. Jadi, leburan plumbum 2 bromida, mentol menyala. Pemerhatian Pepejal plumbum, mentol menyala. Leburan sulfur, mentol tidak menyala. Soalan seterusnya. Berikan satu inference bagi eksperimen ini berdasarkan pemerhatian bagi rajah 2.1. So, kalau pelajar lihat soalan dah kata untuk rajah 2.1. Inference, pemerhatian dia mentol menyala. Inference, cikgu dah beritahu sebab kenapa mentol menyala. Kenapa mentol ni boleh menyala. Itu adalah jawapan dia. Jadi, leburan plumbum 2 bromida boleh mengkonduksikan elektrik. Jadi, sebab tu dia boleh menyalakan mentol. Seterusnya, inference untuk rajah 2.3, leburan sulfur tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Jadi, mengkonduksikan elektrik ataupun tidak boleh mengkonduksikan elektrik adalah sebab inference. Pemerhatian dia adalah apa yang kita nampak dengan mata kasar, iaitu nyalaan mentol. Senaraikan ke semua pemboleh ubah. Pemboleh ubah manipulasi jenis bahan, gerak balas, kekonduksian elektrik, dimalarkan kuantiti bahan. Bina hipotesis yang sesuai untuk eksperimen ini. Untuk eksperimen ini, kita tidak boleh menggunakan perkataan semakin. Seeloknya kita gunakan ayat yang biasa ataupun ayat umum di mana plumbum 2 bromida lebur dan pepejal plumbum boleh mengkonduksikan elektrik, manakala pepejal sulfur tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Di mana kalau pelajar lihat dalam hipotesis yang diberikan kat sini, plumbum 2 bromida lebur dan pepejal plumbum serta pepejal sulfur adalah jenis bahan. Kita dah ada pemboleh ubah manipulasi. Kekonduksian elektrik telah pun diceritakan dalam jawapan ini adalah pemboleh ubah gerak balas. Jadi jawapan ini diterima. Ataupun kalau pelajar nak tulis, logam boleh mengkonduksikan elektrik dan bukan logam tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Boleh diterima. Yang penting, pelajar dalam hipotesis pelajar dinyatakan pemboleh ubah manipulasi dan gerak balas dan telah dibuat perbandingan antara jenis bahan yang digunakan. Seterusnya, definisi secara operasi untuk kekonduksian elektrik dalam eksperimen ini.
cikgu dah beritahu mesti ada tajuk, penerangan kepada tajuk tadi dan juga pemerhatian. Tajuk kekonduksian elektrik, penerangan kekonduksian elektrik adalah satu bentuk tenaga ataupun keupayaan, dan pemerhatian. Kalau ada kekonduksian elektrik maksudnya nyalaan mentol. Jadi jawapan dia kekonduksian elektrik ialah keupayaan suatu bahan untuk menyalakan mentol. Soalan yang seterusnya, berdasarkan sifat bahan yang dikaji dalam eksperimen ini, didaksikan bahan-bahan tersebut sama ada bahan ion, atom ataupun molekul. Jadi kalau kita lihat kat sini, plumbum 2 bromida terdiri daripada bahan ion, plumbum, atom, leburan sulfur, bahan molekul. Rajah menunjukkan susunan zarah dalam bahan ion, bahan atom dan bahan molekul. Namakan jenis bahan tersebut berdasarkan susunan zarah yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. So dalam soalan ini telah diberikan 3 rajah dan pelajar dikehendaki melabel sama ada yang mana satu bahan ion, bahan molekul ataupun bahan atom. Rajah yang pertama, kalau pelajar lihat, ianya terdiri daripada cas positif dan negatif. Jadi ianya adalah bahan ion, yang kedua bahan molekul dan yang ketiga terdiri daripada satu jenis atom sahaja, jadi bahan atom. Seterusnya, rajah menunjukkan rantai besi yang berkarat disebabkan oleh air hujan. Kelaskan karat, rantai besi dan air hujan kepada zarah-zarah yang membinanya sama ada bahan atom, bahan ion atau bahan molekul. Jadi karat. Karat terdiri daripada sebatian ferum 3 oksida. Jadi karat adalah bahan ion. Rantai besi terdiri daripada atom ferum. Jadi bahan atom. Air hujan terdiri daripada molekul H2O. Jadi bahan molekul. Mari kita lihat contoh yang terakhir. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan jenis bahan terhadap kekerasan. Jadi pelajar kena lihat soalan ini berkaitan jenis bahan dan kekerasan bahan. Rajah 3.1, bongkah kuprum diketuk dengan kuat. Selepas diketuk, bongkah kuprum kekal dalam bentuk yang sama. Manakala yang kedua mereka guna bongkah karbon diketuk dengan kuat. Didapati bongkah karbon pecah kepada tebisan yang kecil. Jadi pelajar kena perhatikan dan baca soalan betul-betul. Daripada rajah ni, pemboleh ubah manipulasi. Benda yang berbeza adalah jenis bahan. Di mana mereka telah menggunakan kuprum dan karbon dan mereka nak lihat apakah hasil selepas diketuk. Iaitu kekerasan bongkah kuprum dan juga bongkah karbon adalah pemboleh ubah gerak balas. Soalan yang pertama, nyatakan satu pemerhatian untuk rajah 3.1 bagi eksperimen ini. Rajah 3.1 So pemerhatian dia ada dalam soalan di mana bongkah kuprum kekal dalam bentuk yang sama. Soalan yang seterusnya kalau ada pemerhatian biasanya mereka akan tanya inference. Jadi pelajar kena fikir, kenapa bongkah kuprum ni kekal dalam bentuk yang sama? Kenapa ya? Dan kalau kita lihat soalan ini berkaitan dengan kekerasan. Jadi inference pelajar mesti ada kaitan dengan kekerasan. Jadi jawapan dia bongkah kuprum adalah keras. Senaraikan ke semua pemboleh ubah, manipulasi jenis bongkah ataupun jenis bahan, gerak balas kekerasan bongkah, dimalarkan saiz bongkah. Seterusnya hipotesis, ingat ya mesti ada pemboleh ubah manipulasi dan juga gerak balas.
dalam jawapan pelajar mesti cerita tentang kuprum dan karbon ataupun logam ataupun bukan logam dan mesti cerita tentang kekerasan. Contoh jawapan, kuprum lebih keras berbanding karbon. Jadi kuprum dan karbon jenis bahan, kekerasan pun boleh ubah gerak balas. Apakah definisi secara operasi? Sama definisi secara operasi mesti ada tajuk iaitu bukan logam, penerangan untuk bukan logam ialah sejenis bahan dan dalam eksperimen ini kalau bukan logam apabila diketuk dia pecah. Jadi jawapan dia bukan logam ialah bahan yang pecah menjadi cebisan kecil apabila diketuk. Soalan yang seterusnya, kelaskan kuprum dan karbon kepada bahan logam dan bukan logam dengan memadankan rajah yang diberikan di bawah. Jadi kuprum adalah logam, karbon bukan logam. Soalan yang seterusnya, rajah menunjukkan dua jenis sudu yang diperbuat daripada jenis bahan yang berbeza. Kenal pasti bahan yang diperbuat daripada bahan logam dan bahan bukan logam dan tuliskan jawapan di dalam ruangan yang disediakan. Jadi yang pertama, sudu besi bahan logam. Sudu plastik bahan bukan logam. Soalan yang terakhir, rajah menunjukkan 4 contoh bahan yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Bulatkan bahan yang diperbuat daripada bahan logam. Jadi jawapannya, paku besi dan tin aluminium. Jadi, itu sahaja untuk teknik menjawab sains bahagian A, siri pertama ya. Jadi, latihan lain berkaitan dengan kemahiran proses sains ni telah cikgu kongsikan dalam blogspot cikgu iaitu cikgunila.blogspot.com. So, pelajar boleh muat turun dan menjawab soalan tersebut dan boleh tunjukkan pada guru mata pelajaran masing-masing untuk menyemak jawapan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.